Nama aku Rohana. Biasanya kawan-kawanku panggil aku Hana. Aku nak ceritakan kisah seramku mengenai pengalaman seramku ketika bertugas pada waktu malam di salah satu syarikat penghantar barang di Johor. Kisah ini berlaku 2 tahun yang lalu. Seingat aku pada tahun 2020. Masa tu aku masih baru dalam syarikat tu. Baru seminggu bekerja. Pada malam tu, aku berdua dengan rakanku, Ina. Ina kira senior aku lah. Kiranya maklumlah. Dah 3 tahun beliau bekerja di syarikat ini. Katanya, Ina pernah ingatkan aku, hati-hati kalau bekerja pada waktu malam. Tempat ni keras singkit tau. Dengar je penerangan dari Ina, berderap jugalah hati aku masa tu. Tapi nak buat macam mana kan? Dah kerja namanya. Lagipun tak apalah. Bukan aku seorang je kerja malam ni. Ina kan ada. Kerja berdua ni taklah takut sangat. Layankan je lah. Nak dijadikan cerita, sekitar pukul 8.30 malam tu, tiba-tiba kami berdua terasa lapar. Tapi masalahnya, siapa yang nak keluar membeli makanan ni? Takkan dua-dua nak keluar. Habis siapa yang nak jaga ofis? Pada mulanya, Ina menyuruh aku yang keluar pergi beli makanan tu. Tapi masalahnya, aku tak berapa mahir lagi area tempat kawasan aku bekerja ni. Nak tak nak, akhirnya Ina yang terpaksa keluar pergi beli makanan tu. Sebab kami berdua memang dah lapar sangat dah ni. Dari tengah hari lagi kami belum menyuap sebarang makanan pun. Sebelum Ina keluar, dia sempat lagi mengingatkan aku lagi tentang keseraman yang ada kat ofis ni. Sambil ketawa. Hihihi. Ada-ada lah kau Ina. Tak ada apa-apalah. Baru pukul 8 kot. Tak ada apa-apalah. Okeylah Hana, harap-harap begitulah. Lagipun aku pergi sekejap ini, okey? Aku pergi ya, jawab Ina sambil tersenyum. Okey, tapi tolong cepat sikit tau. Aku ni berani-berani takut je ni ya Ina. Okey, siapa Ina lagi? Lepas je Ina pergi, tiba-tiba memang terasa lain macam. Punyalah sunyi ofis ni. Maklumlah aku seorang-seorang je ni kat ofis. Meremang pula rasa belu roma ni. Jadi untuk hilangkan rasa meremang tu, aku pun bukalah radio dari komputer ofis aku tu. Terdengar je lagu dari saluran radio tu, lega sikit rasa. Rasa seram aku tadi pun mula hilang sikit demi sedikit. Kena pula DJ tu putar lagu-lagu jiwang. Memang hayal lah aku dibuatnya. Lagipun aku memang minat DJ ni. Tak silap aku namanya DJ Lin dari Radio Suria FM. Melayang jiwa aku dibuatnya. Hehehe, jenis aku. Selang beberapa minit kemudian, tiba-tiba terdengar seseorang panggil namaku. Hana. Terkejut perut aku. Siapa pula panggil nama aku ni? Ina dah balik ke? Ina? Ina, jerit aku dari tempat dudukku. Ina, aku pun jengah sikit, tengok ke arah pintu masuk yang terletak di pantry yang ada kat belakang ofis. Pelik, tak ada pula tanda-tanda seperti ada seseorang kat pantry tu. Masa ni aku dah start rasa meremang. Jadi apa yang Ina cakap tu memang betul lah ni. Aduh, mana pula pergi si Ina ni? Lambat pula dia balik. Dalam hatiku berkata. Sedang aku memikirkan tentang siapa memanggil aku tadi, tiba-tiba pintu bilik belakang diketuk. Masuk, masuk. Pintu tak kunci. Jeritku. Dalam hatiku berkata, kenapa pula si Ina ni ketuk pintu segala? Bukankah tadi dia keluar pintu tak kunci? Pelik. Aku mendengar pintu dibuka dan mendengar orang berjalan. Jadi, aku pun menjengah melihat ke arah pantry. Oh, betul. Ina dah balik. Lega aku. Ina, kau makanlah dulu. Kejap lagi aku datang, okey?
sambil sambung semula kerja yang terkendala tadi. "Ina! Ina!" Aku teriak lagi sebab Ina tak menjawab sapaan aku tadi. Pelik. Aku cengah lagi. "Ina! Ina! Kau dengar tak? Tak kenapa kau tertegak je kat situ?" "Ina!" Pelik. Ina tak ada sebarang respon pun bila aku tirik nama dia berulang kali. Dia berdiri sahaja di ruang pantry itu menghadap ke arah sinki. Masa tu aku dah rasa semacam dalam hati kenapa tiba-tiba Ina bersikap pelik pada malam tu. Aku pun memberanikan diri mendekati Ina walaupun hati tak berapa nak berani. Dengan perlahan aku mendekati Ina sambil memanggil namanya perlahan. "Ina, Ina, Ina." Astagfirullahalazim. Tiba-tiba pintu bilik air terbuka dengan sendirinya. Aku terkejut lalu terjatuh dan terduduk ke lantai. Masa tu aku tak tahu nak cakap apa. Jantungku berdegup kencang terfikir apa sebenarnya yang berlaku ni. Lantas aku toleh ke arah pantry, jenguk ke sinki. Ina tiada kat situ. Ya Allah, siapa yang aku nampak tadi? Macam nak pengsan rasanya. Tiba-tiba pintu terbuka sekali lagi. Aku rasa terkejut, macam nak menjerit je aku rasa. Tapi aku tahan. Ya Allah, rupa-rupanya Ina baru balik. Ina pun terkejut tengok aku sedang terduduk di atas lantai dalam keadaan ketakutan. Aku terus meluru ke arah Ina dan merangkul tubuh Ina dalam ketakutan. Melihat aku ketakutan, aku dapat rasakan Ina pun tahu apa yang aku tengah rasa. Seolah-olah dia tahu apa yang aku alami ketika beliau keluar tadi. Lantas, dia pun ambil keputusan supaya stop buat kerja pada malam tu. Kami pun cepat-cepat keluar dari ofis tu tanpa menutup lampu dan komputer. Kami terus meluru keluar dari ofis. Tutup pintu, kunci pagar, terus pulang ke rumah masing-masing. Esokan harinya, sesampainya kami di ofis, kami terus berjumpa dengan pihak pengurus Encik Halim namanya tentang peristiwa seram yang dialami aku pada malam tadi. Setelah Encik Halim mendengar cerita itu, beliau terus menunggu Ina. Kenapa tinggalkan aku keseorangan pada malam itu? Padahal beliau tahu yang Ina pun sudah tahu tentang benda-benda yang menyeramkan berlaku di ofisnya jika dibiarkan tinggal berseorangan. Menurutnya, beliau pun pernah terkena gangguan yang sama ketika beliau bekerja berseorangan. Menurutnya lagi, pada malam ketika beliau bekerja berseorangan di ofis tu, beliau ternampak sesusuk tubuh putih dengan rambut yang panjang meronongnya dari pantry ke arah ofis tempat beliau sedang bekerja. Menurut beliau lagi, kalau tak silap, makhluk itu adalah Pontianak. Tersentak aku setelah mendengar penjelasan dari Encik Halim. Selepas dari peristiwa yang dialami oleh aku dan Ani, pihak syarikat mengarahkan agar menutup semua operasi sebelum pukul 7 malam atas alasan keselamatan. Sekian, salam santai, seram.